Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada tengah hari ini 8 Safar 1442 Hijrah bersama 26 September 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat dan barakah yang dipautur oleh para malaikat, dikurniakan sakinah ini keterangan dan dikurniakan ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah SWT. Barakah berkat kita berada dalam majlis ilmu ini, majlis kuliah maya ini, insyaAllah. Dan kita teruskan dengan pengajian kitab At-Tafsir menuju 30 yang disusun dan dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Kita sambung pada surah yang berikutnya, iaitu surah Quraisy. Surah Quraisy. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 4 ayatnya. Jadi sama seperti surah Al-Humazah, seperti surah Al-Fil. Surah Quraisy ini juga adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi 4 ayat sahaja. Namun surah ini dinamakan surah Quraisy kerana pada permulaannya Allah SWT menceritakan tentang kurniaan nikmatnya kepada kaum Quraisy yang menjadi penduduk Makkah. Itulah nama ini, nama surah ini surah Quraisy kerana ayat pertama ada sebut perkataan Quraisy. Quraisy ini ialah suku Arab yang menduduki kota Makkah dan turun-temurun sampailah ke hari ini. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah ini mempunyai perkaitan dengan surah sebelumnya dari 2 sudut. Pertama, kedua surah menegaskan tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada penduduk Mekah. Kandungan surah Al-Fil menjelaskan tentang kehancuran yang dialami oleh pihak musuh yang datang untuk menceroboh Baitullah yang ditunggak kemegahan dan martabat orang-orang Quraisy.
Manakala surah ini pula membincangkan tentang nikmat lain yang berbentuk kemasyarakatan dan ekonomi, di mana Allah memberikan kepada mereka perlindungan, perpaduan, kestabilan dan keamanan. Mereka juga dikurniakan nikmat kekayaan dan kesenangan dengan menguasai kunci kekuatan ekonomi dan perdagangan Hijaz. Mereka mengadakan 2 rangkaian perdagangan pada musim panas ke Syam dan ke Yaman pada musim sejuk. Itu dia tuan-tuan. Dia ada kaitan surah Al-Fil ni dengan surah Quraisy ni, ada kaitan kerana kedua-duanya fokus kepada golongan masyarakat yang sama, iaitu orang-orang Arab Quraisy di Mekah. Begitulah. Yang mana surah Quraisy ini menceritakan tentang nikmat Allah SWT kepada orang-orang Quraisy ini, yang mana mereka duduk di Mekah dalam keadaan aman, boleh berdagang sampai ke Yaman pada musim sejuk dan sampai ke Syam pada musim panas. Yang kedua, surah ini sangat berkait rapat dengan surah sebelumnya, memandangkan pertalian huruf jar dan majrur yang terdapat pada permulaan surah ini dengan ayat terakhir yang terdapat pada surah sebelumnya. Lantaran menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy, kebiasaan kan mendengar Allah pada mereka, ila fi Quraisy. Surah ayat pertama iaitu dengan membinasakan tentera bergajah supaya mereka dapat hidup dengan selamat. Oleh sebab itu dalam mazhab Ubay, kedua-dua surah ini dianggap satu surah saja. Tapi dalam mazhab Al-Imam, surah ini telah dipisahkan dari surah sebelumnya Al-Fil dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Di mana yang kita lihat pada hari inilah. Kerana pada dalam mazhab Ubay ini, kedua-dua surah itu dianggap satu sahaja. Sambung terus. Tapi dalam mazhab Al-Imam, mazhab yang muktamad, mazhab Utsmani, dibahagikan surah Al-Fil dan surah Quraisy menjadi 2 surah yang berbeza. Wallahu a'lam. Kandungan surah Makkiyah ini memperincikan beberapa nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Mereka merupakan penduduk kota utama, kota Mekah. Allah SWT menjadikan mereka kaum yang bersatu padu serta kasih mengasihi sesama sendiri, buah perlindungan Allah SWT. Firman Allah SWT, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ila fi Quraisy, lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraisy ayat pertama. Mereka dapat bergerak dengan bebas dan dapat berniaga dengan selamat ke Yaman pada musim sejuk. Kenapa? Kerana musim sejuk Yaman tidak ekstrim. Dan ke Syam pada musim panas. Kenapa ke Syam? Kerana musim panas di Syam juga tidak ekstrim, sesuai untuk orang-orang Quraisy. Kesimpulan ini menambahkan lagi kekayaan mereka. Allah SWT berfirman mafhumnya, ya, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, iaitu melindungi mereka dalam kebiasaan mereka pergi berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Ayat 2 surah Quraisy. Allah SWT menjadikan pada mereka di negeri yang aman dan berstatus suci dengan nikmat keamanan, ketenangan dan kestabilan tanpa diganggu-gugat oleh sesiapa. Memang Allah SWT mafhumnya, ya, falyabudu rabb hadzal bait, ya, maka oleh itu hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan bagi umat ini, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Surah Quraisy ayat 3 dan 4. Itu dia, nikmat yang ada Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang Quraisy ini. Kelebihan surah dalam kitab Al-Khilaliyat Al-Bahaqi telah meriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abu Talib bahawa Rasulullah SAW bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin anni minhum wa anna nubuwata fihim. Allah SWT memberikan kelebihan pada orang Quraisy dengan 7 perkara. Aku adalah seorang daripada mereka, di kalangan mereka ada Nabi, wal hijabatu was-siqayatu fihim, ya, penjaga pintu Kaabah dan al-hijabah dan pemberi khidmat kepada hujaj, as-siqayah juga dari kalangan mereka. Wa anna Allah nasarahum 'alal fil, Allah Ta'ala membantu mereka mengalahkan tentera gajah. Wa annahum abadullah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghairahum. Allah SWT membantu mereka, Allah SWT, mereka yang tak menyembah Allah selama 10 tahun sedangkan orang lain tidak melakukannya. Wa anna Allah anzala fihim suratan minal Quran. Allah SWT menurunkan satu surah mana mereka dalam Al-Quran.
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Astagfirullahalazim. Kemudian begini Rasulullah SAW membaca surah Quraisy ini. Ibnu Katsir berkata hadis ini adalah hadis gharib. Hadis gharib, wallahu a'lam. Baik, maka kita sambung dengan terjemahan hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiyah. Hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy. I itu hamzah yang bawah i itu mad badal. Panjangnya 2 harakat. Kenapa sebut mad badal? Kerana asalnya i, hamzah bawah i. Maka hamzah yang mati itu, sukun itu diganti dengan huruf mad, maka jadilah i. Ya, jadi dia bukan mak asli, dia mad badal lah. Ganti la, ya, la balik di atas la itu mad tabi'i, ada pada bacaan tapi tiada pada tulisan. Quraisy, ya, Quraisy ini madlin, kalau kita wakafkan jadi madlin, panjangnya 2 harakat. Quraisy. Kalau kita sambung Quraisyin ilafihim, jadi shin, 2 bawah shin itu, ya, bertemu dengan alif pada ilafihim. Ayat kedua itu jadi izhar khalqi. Ayat yang kedua ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Ilafihim. Okey. Tertinggal satu sebelum kita pergi ayat kedua. Quraisy, ra itu bari atas maka dibunyikan tafkhim, ya, bunyi tebal, Quraisy, ra, Quraisy, jadi sebelum madlin tu ra tafkhim dulu, ra bari atas dulu, Ayat yang kedua ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Ya, ilafihim, hamzah bawah i itu sebenarnya ada tanda panjang di situ, ya. Dia mad badal, walaupun tiada pada tulisan, ada pada bacaannya, maka dia jadi mad badal, panjangnya 2 harakat. La, lam pun itu ada mad tabi'i, lam lihat la tu mad tabi'i. Fihim rihlata, fihim, him rihlata, ya, mim mati jumpa dengan ra, izhar syafawi, menyatakan mim mati bertemu dengan huruf ra. Rihlata, ya, ra bari bawah dibaca nipis, rihlata, ilafihim rihlata, ya, rihlata, ya. Asyita'i, ya, jadi ra bari bawah tu baca tarqiq, ya, baca nipis. Asyita'i, alif lam sardu, ya, alif lam syamsiyah. Syita'i, ya, talia bawah, taklif di atas ta bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang ini syita itu musim sejuk itu, ya, taklif di atas ta itu bertemu dengan hamzah satu kalimah, maka hukumnya mad wajib muttasil, wajib dibaca 6 harakat. Was-saif, ya, as-saif, alif lam sabdu juga alif lam syamsiyah. Saif, kalau kita waqaf di akhir ayat itu jadilah saif, itu madlin, sama macam Quraisy tadi, panjangnya 2 harakat saja, Baik, ayat yang ketiga falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, dan dia bawah du itu mad asli. Rabba, ra itu bari atas itu dibaca tebal. Hadza, ha itu mad tabi'i, ya, mad tabi'i dibaca panjang 2 harakat. Al-bait, alif lam mati, alif lam sukun, alif lam mati itu alif lam qamariyah, ya. Al-bait, kalau kita matikan al-bait, jadi dia madli juga, supu macam Quraisy, supu macam saif tu, ya, panjangnya 2 harakat. Rabb hadzal bait, itu, Kemudian ayat yang keempat akhir sekali, alladhi, alif lam sabdu, iaitu alif lam syamsiyah. Alladhi at'ama, zalia bawazi itu bertemu dengan hamzah pada at'ama, kalimah yang selepasnya, maka hukumnya mad
jaiz munfasil. Harus diperpanjangkan pada kadar 4 atau 5 harakat kerana huruf mad itu bertemu dengan hamzah pada kalimah selepasnya. Itu sebab disebut munfasil, perasingan. At'amahum, at'amah, maknanya mad munfasil itu harus dibaca pada kadar 4 atau 5 harakat. At'amahum, ta mati di tengah kalimah, qalqalah sughra dan tulis yang lemah saja. At'amahum min, mim mati jumpa dengan mim, idgham mislain saghir, memasukkan mim mati ke dalam mim yang selepasnya. At'amahum min, mim mati, nun mati jumpa jim, ikhfa haqiqi, menyembunyikan mim nun mati yang bertemu huruf jim. Ju'in, min ju jam jim waw depan ju mak asli, ain dua bawah ain bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah, masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf waw dengan dengung, idgham ma'al gunnah, idgham naqis. Wa amanahum, amana al hamzah alif di atas a, mad badal, mad badal, bukan mad asli, mad badal, hamzah alif di a, mad badal. Kerana asalnya a mana, tapi hamzah yang mati itu ditukar menjadi huruf mad, maka amana, amana, mad badal dua harakat, amana. Hum, mim mati jumpa mim, supaya macam tadi juga, idgham mislain saghir, jumpa mim, masukkan mim mati kalau huruf mim. Min khauf, nun mati jumpa dengan kha, mim mati jumpa, nun mati jumpa dengan kha, izhar halq, menyatakan mim nun mati bertemu dengan huruf kha. Min khauf, bila diwakafkan jadilah madlin, madlin dibaca panjang pada kadar 2 harakat. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi, untuk kesenangan, li'ilafi Quraisy, li'ilafi itu kesenangan Quraisy, orang-orang Quraisy. Ayat kedua, ilafihim, iaitu kesenangan mereka, rihlata, dalam perjalanan asyita'i, musim sejuk, wa dan saif, musim panas. Ayat yang ketiga, falyabudu, maka naklah mereka menyembah, rabba, Tuhan, hadza, ini, al-bait, rumah ini, Tuhan rumah ini Baitullahil Haram. Ayat keempat, alladhi, yang, alladhi itu balik pada rabba, alladhi, yang at'amahum, memberi makan pada mereka, ini orang-orang Mekah, min, dari ju', kelaparan, wa, dan amanahum, mengamankan mereka, min khauf, dari ketakutan. Jadi Allah Ta'ala suruh menyeru orang Quraisy supaya menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala, menyembah Allah. Kenapa? Allah yang memberikan mereka keamanan dalam negeri Mekah ini, dan memberi mereka rezeki yang mana mereka tidak akan berada dalam keadaan kelaparan di kota Mekah ini. Wallahu a'lam. Itu dia sedikit terjemahan harfiah untuk surah Quraisy ini. Jadi kita sambung selepas ini. Bertemu kita kembali, InsyaAllah pada muka surat 119 ini, kita akan teruskan dengan tafsir surah Al-Quraisy. Bertajuknya Allah mengungkapkan nikmatnya pada kaum Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy, pertama lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Ila fi marhalatasy syita'i was-saif, kedua iaitu menemui mereka dalam kebiasaan mereka yang pergi, ini berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka yang oleh itu naklah mereka menyembah Allah, Tuhan bagi rumah ini, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, keempat yang mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Surah Al-Azim. Sebab turun surah Al-Hakim
Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Hani binti Abi Thalib, katanya Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya Allah telah memberi kelebihan kepada orang-orang Quraisy dengan 7 perkara. Yang seperti hadis yang lalu, di dalamnya ada menyebut diturunkan satu surah yang hanya membicarakan tentang mereka. Baik. Tafsir dan ulasan. Di mana Allah SWT mafhumnya syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Surah Azim ayat 1-3 surah Quraisy. Orang Quraisy naklah menyembah Tuhan mereka sebagai tanda kesyukuran di atas kurnia dan kemudahan Allah, sehingga menyebabkan mereka dapat mengadakan misi perdagangan kedua lokasi perdagangan penting. Itu pertama ke Yaman pada musim sejuk untuk mendapatkan minyak wangi, dan 400 dari India dan juga Parsi. Tujuan mereka pada musim sejuk ke Yaman untuk mendapatkan minyak wangi. Kerana minyak wangi, Yaman lah tempat ni dikeluarkan minyak wangi ya. Sampai hari ni pun atar itu datang dari Yaman, dan 400 dari India dan juga Parsi ya. Kerana apa? Kerana Yaman ini kedudukannya agak dekat dengan negeri India dan juga negeri Parsi Mereka berdagang pada musim sejuk ke Yaman, memandangkan Yaman pada masa itu bercuaca panas. Manakala pada musim panas mereka berdagang ke Syam untuk mendapatkan biji-bijian. Mereka pada musim panas mereka berdagang ke Syam. Syam musim panas tidak ekstrim. Tidak ekstrim, tidak seperti mana di Mekah untuk mendapatkan biji-bijian. Kerana Syria ini negara-negara yang beriklim Mediterranean, di mana subur untuk tanam-tanaman, biji-biji rin ditanam di sana. Mereka pergi berdagang pada musim panas ke Syam di Syria, kerana pada masa itu negara tersebut bercuaca sejuk. Masyarakat Quraisy yang tinggal di Mekah hidup dengan berniaga, dan sekiranya dua gerakan penjagaan ini tidak dapat dijalankan atau keamanan di Mekah tidak wujud, maka sukar bagi mereka untuk menjalankan aktiviti tersebut. Mereka tidak berhadapan dengan ancaman serangan orang Arab lain, kerana masyarakat Arab berpendapat orang-orang Quraisy adalah warga Baitullah. Jadi berbeza dengan suku-suku lain, Quraisy ini bila berdagang mereka tidak diserang, kafilah mereka tak diserang. Kalau orang Arab menghormati kafilah orang-orang Quraisy ni, kerana mereka sendiri pun mengerjakan ibadah haji pun di Baitullah. Baitullah ini, kawasan Baitullah yang berada di Mekah ini diduduki oleh orang-orang Quraisy. Penghormatan yang begitu tinggi kepada orang-orang Quraisy pada Mekah adalah anugerah Allah berkat kewujudan Baitullah. Antara itu mereka perlu mengakui nikmat ini dan mengabdikan diri serta beribadah hanya dan atau untuk kepada dan untuk Allah SWT. Jadi sepatutnya orang-orang Quraisy ini begitulah keadaan mereka yang dipulihkan nikmat ini. Mereka seharusnya sewajarnya menyembah hanya Allah dan tidak bersekutukan Allah dengan lain-lainnya. Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam menegaskan bahawa surah ini berkait rapat dengan surah sebelumnya. Kerana surah ini bermaksud kami telah menghalau tentera bergajah daripada merosakkan Mekah, dan kami telah membinasakan bala tenteranya untuk menyelamatkan orang-orang Quraisy kerana kerukunan hidup, keamanan dan kerukunan mereka tinggal di Mekah. Begitulah kata kedua-dua tokoh ulama ini, Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ulama dari kalangan salafus salih. Walau apapun kedua-duanya adalah nikmat terhalaunya tentera bergajah dan nikmat berada di sisi Baitullah serta bersatu padu di bawah lembayungnya. Yang mereka tidak mau menyembah Allah kerana nikmat yang lain, maka sekurang-kurangnya sembahlah Allah lantaran dua nikmat yang cukup besar ini. Dimana Allah memberitahu kepada mereka bahawa Allah adalah penjaga sebenar Baitullah, walaupun terdapat di sekeliling Kaabah berhala-berhala yang mereka sembah, namun Allah memisahkan diri dan berlepas tangan dari berhala tersebut. Wujudan Baitullah menyebabkan mereka dipandang tinggi berbanding dengan umat Arab yang lain. Kayak ini disedari secara diakui oleh mereka. Perkataan Al-Bait disebut secara langsung dalam surah ini untuk menunjukkan ketinggian martabat dan kemuliaannya. Sebutnya Rabb hadzal bait, Tuhan tu rumah ini, rumah Allah SWT. Nak menunjukkan ketinggian Baitullah itu, maka disebut Rabb hadzal bait. Semasa mentafsirkan ayat fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Allah, Tuhan rumah ini.
Imam Ar-Razi berkata, ketahuilah nikmat itu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, terhindar dari kemudaratan, dan kedua, mendapat keuntungan. Namun jenis nikmat yang pertama lebih utama. Antara itu, orang tua berkata mempertahankan diri daripada kemudaratan adalah suatu kewajipan, sementara berusaha memperoleh kebaikan bukan suatu kewajipan. Itu dia. Mempertahankan diri daripada kemudaratan itu suatu kewajipan. Macam hari inilah, kita mempertahankan diri kita daripada sebenarnya satu kewajipan sebenarnya. Satu kewajipan. Walaupun dalam keadaan itu kita tidak sedikit terhalang untuk melakukan kebaikan. Contohnya, kita semayang terpaksa menjarak-jarakkan diri dalam satu saf, tak boleh rapat-rapat. Sebab apa? Sebab menjaga kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan kelebihan merapatkan saf. Itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Kerana itulah Allah SWT menerangkan tentang nikmat terhindar daripada kemudaratan dalam surah Al-Fil, dan nikmat memberi kebaikan boleh jelaskan dalam surah ini. Mengingati dua nikmat yang besar ni, Allah perintahkan mereka supaya mengabdikan diri hanya kepadanya dan bersyukur atas segala pemberiannya. Sebagai firman Allah, mafhumnya, falya'budu rabb hadzal bait, maka naklah mereka menyembah Allah, Tuhan rumah ini. Ayat 3. Sebenarnya itu perkataan ibadah bermaksud merendah diri, tunduk dan patuh kepada Allah semampu yang boleh untuk mencapai maksud perhambaan yang sebenar. Seterusnya Allah SWT menyebut dua nikmat lain yang dikurniakan kepada orang-orang Quraisy. Kedua nikmat itu ditegaskan oleh Allah menerusi firman-Nya, allazi at'amahum min ju'. Surah Al-Azim mengajarkan mereka daripada kelaparan. Surah Quraisy ayat 4. Allah adalah penjaga rumah itu. Dia jualah yang memberikan mereka makan dan menghindarkan mereka daripada kelaparan. Allah melapangkan rezeki mereka dan memudahkan cara untuk mendapatkannya. Antara wujudnya dua rangkaian perdagangan menyebabkan mereka terhindar daripada kelaparan yang dahsyat seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Ke orang Quraisy ni, Allah Ta'ala beri nikmat rezeki daripada aktiviti perdagangan. Kenapa? Kerana lembah Bakar itu tandus, tidak boleh ditanam apa-apa. Maka bagaimana orang penduduk Mekah nak mendapat rezeki? Melalui aktiviti perdagangan. Allah Ta'ala beri rezeki yang tidak putus-putus pada mereka. Allah mafhumnya, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Ayat 4 surah Quraisy. Mereka dikurniakan dengan keamanan dan kestabilan. Oleh itu wajar mereka mengabdikan diri hanya kepada Allah dan tidak melakukan syirik dengan menyembah patung-patung dan juga berhala. Ibnu Katsir berkata, siapa yang menyebut seruan Allah ini, niscaya Allah akan memberikan kepadanya keamanan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi siapa yang mendurhakai Allah, dia tak akan memberi keamanan tersebut daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, ni dia tuan-tuan, dalam surah An-Nahl ayat 112 dan 13. Maka kita baca ayat-ayat suci Allah SWT ini. Kerana ayat ini mentafsirkan apa yang terkandung dalam surah Quraisy ini. Ayat 112 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Surah Al-Azim. Apa dia? Dan Allah buat perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman dan makmur, yang aman, damai dan tenteram. Rezekinya dan kemewahan datang dari tiap tempat kepada penduduknya. Kufur akan nikmat Allah itu, maka Allah mendera mereka dengan kelaparan dan kenakalan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun azim. Dan demi semuanya telah diangkat seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, maka mereka boleh timpa azab kerana mereka zalim. Masyarakat Arab sentiasa berperang atas satu kabilah dengan yang lain. Mereka sering memperhamba tawanan satu sama lain. Namun orang-orang Quraisy terselamat daripada bencana tersebut disebabkan kesucian tanah haram Kaabah, sehingga terselamatnya mereka daripada ancaman tentera bergajah Habsyah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 27. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Sallallahu alaihi wasallam. Mafhum yang tidakkah mereka lihat bahawa kami jadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedangkan sekiranya mereka manusia saling berperang. Wallahu a'lam. Itu dia, ya, peringatan Allah Ta'ala kepada orang-orang Quraisy, kerana mereka hidup aman damai, ya, mereka tidak diserang di mana-mana dalam semenanjung tanah Arab, dan mereka duduk di Mekah itu pun dalam keadaan aman, al-baladul amin. Wallahu a'lam. Maka akhir sekali pedoman hidup hukum dan hukum hakam. Dalam surah ini Allah SWT memerintahkan orang-orang Quraisy yang merupakan cucu pada An-Nadhr bin Kinanah. Ini kalau kita lihat dalam silsilah Nabi SAW yang dimuatkan dalam kitab Barzanji itu, moyang Nabi SAW namanya An-Nadhr bin Kinanah, supaya beribadah dan mengesahkan Allah SWT, kerana Allah telah memberi nikmat yang banyak pada mereka. Antaranya ialah, pertama, Allah Ta'ala memusnahkan tentera bergajah dan mengusir mereka daripada menceroboh Mekah. Kemudian itu juga disebabkan oleh kekufuran mereka kepada Allah. Dengan pertolongan Allah dan rahmatnya, orang-orang Quraisy benar-benar terhindar daripada bencana dan seterusnya menikmati keamanan, keselamatan serta ketenangan berada sisi Baitullah. Itu yang pertama sekali, pengajaran yang kita lihat dalam surah Quraisy ini. Yang kedua, nikmat rezeki yang lumayan dan pemberian lain yang dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup mereka adalah kerana usaha perdagangan ke Yaman pada musim sejuk dan ke Syam pada musim panas untuk mendapatkan berbagai-bagai jenis bahan keperluan dan dagangan seperti makanan dan pakaian. Kemakmuran ini juga disebabkan oleh keamanan yang wujud kerana mereka bebas daripada serangan orang-orang Arab yang menghormati mereka sebagai pengelola dan jiran Baitullah. Itu dia, rezeki ini diperolehi, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat keamanan yang diberi, kestabilan yang diberi. So yang kita lihat dalam negara kita ni wajib disyukuri. Maka kita sembahlah Allah SWT, jangan sembah yang lain daripada Allah SWT. Yang ketiga, nikmat aman daripada ketakutan, baik dalam kota Mekah, di mana Allah menjadikan Mekah sebagai negeri yang aman dan dapat menarik perhatian masyarakat sekeliling, maupun di luar kota Mekah itu semasa mereka mengadakan aktiviti perniagaan. Ini disebut oleh Allah Ta'ala, Allah wa amanahum min khauf. Yang berada dalam Mekah itu kerana mereka selamat daripada ketakutan. Dan yang keempat, nikmat kewujudan Baitullah atau Kaabah yang merupakan rumah suci dan mulia, tempat ibadah bagi masyarakat Arab, dan ia adalah tunggak ketinggian martabat dan kemuliaan mereka. Lantaran Kaabah menyebabkan martabat mereka mengatasi umat Arab yang lain. Allah SWT mengingatkan mereka dengan nikmat ini supaya mereka bersyukur. Itu dia. Terus Allah Ta'ala ingatkan, "Falyabudu", maka naklah kamu semua sembah Allah. Siapa dia Allah? Rabb hadzal bait, yang mentadbir, menguasai rumah ini. Dan dah kamu dah lihat semuanya dalam surah Al-Fil. Kesimpulan, nikmat yang Allah kurniakan pada mereka tidak dapat dihitung. Sekiranya mereka tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah lantaran semua nikmat itu, maka sekurang-kurangnya mereka naklah menyembah Allah berdasarkan nikmat yang cukup jelas, iaitu menyediakan kemudahan berniaga sehingga mereka dapat mengadakan dua rangkaian perdagangan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Asma bin Yazid binti As-Sakan, Salamah Al-Asariyah berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, wailul lakum Quraisy, ila fi Quraisy." Maksudnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Celaka kamu wahai orang Quraisy." Diriwayatkan daripadanya juga, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf, wa yahkumu ya ma'syara Quraisy, u'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanakum min khauf." Wahai orang-orang Quraisy, awas, sembahlah Tuhan yang menguasai rumah ini, yang telah memberi kamu penghidupan, menghindari daripada kelaparan, dan memberikan kamu keamanan daripada ketakutan. Wallahu a'lam. Berdasarkan surah ini, Imam Malik merumuskan bahawa masa terbahagi kepada dua, iaitu musim sejuk dan panas, dan tidak ada lagi masa yang lain. Musim sejuk setengah tahun, dan begitu juga dengan musim panas setengah tahun ini di negara di semenanjung tanah Arab dan kawasan-kawasan sekitarnya. Ada pun di tempat-tempat lain yang lebih tinggi garis lintangnya, sama ada ke utara atau ke selatan, dia ada 4 musim. Kalau kita lihat dalam
klub dunia itu, tanah Arab ni betul-betul berada di garisan sartan 23 darjah setengah, 23 dan setengah darjah. Dia memang wujud dua musim, musim sejuk dan musim panas. Jadi kalau atas lagi, atas lagi daripada itu, mereka akan mengalami 4 musim. Kalau di sebelah hemisfera selatan pula, di bawah garisan jadi itu, mereka mengalami 4 musim. Di kawasan yang sama, yang di atas garis jadi itu, mereka mengalami 2 musim sebenarnya yang disebut oleh Imam Malik ni. Wallahualam. Para ulama juga merumuskan bahawa harus bagi seseorang lelaki berurusan dalam 2 musim di 2 tempat, di mana kadang yang pada tempat tersebut adalah lebih nyaman dan menguntungkan dari tempat yang lain. Seperti berniaga pada musim panas di negeri-negeri yang bercuaca sejuk, Al-Bahari, dan pada musim sejuk dan dengan negeri iklim panas Al-Qabali. Harus juga pada musim panas untuk menyelesaikan diri dengan alat-alat penyejuk, dan di musim sejuk menggunakan alat pemanas untuk mengatasi kedinginan. Ini memanglah pada hari ini begitulah. Kita di Malaysia ni memang kita menggunakan aircon untuk menyejukkan hawa. Dan bagi negara-negara yang sejuk, yang mengalami musim sejuk, pada musim sejuk mereka akan menggunakan heater, pemanas hawa untuk memanaskan cuaca hawa yang sangat dingin. Tapi kita di Malaysia tidak pernah menghadapi keadaan itu. Jadi tiap-tiap hujung minggu ramai orang, macam minggu ni pun ramai orang pergi ke Cameron Highland. Kenapa? Nak mencari hawa yang sejuk. Duduk di KL panas, maka mereka pergi ke Cameron untuk menikmati hawa sedap, hawa yang nyaman di sana. Dalam keadaan COVID-19 ni tetap boleh nak keluar daripada negara kita ni, sebadan belum dibuka. Maka inilah keadaan yang kita lalui sekarang. Kalau tak tu ramai tak rakyat kita ni yang pergi melancong ke negeri, ke Turki, ke Jepun, ke Korea, ke China, ke New Zealand pun ada, untuk menikmati apa yang berada di sana. Jadi itulah dia, kita mengakhiri, selesai menyudahkan tafsir surah Quraisy ni, daripada pengenalan sampai ke hukum tajwid, terjemahan harfiah, tafsir, ulasan, sampai ke muhakam. Maka selesailah sudah semuanya surah Quraisy ini. InsyaAllah pada kuliah kita yang seterusnya kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, itu surah Al-Ma'un pada muka surat 425, insyaAllah. Dengan izin Allah SWT kita akan bertemu di kuliah kita yang seterusnya yang akan datang, insyaAllah. Dan apa-apa yang terkandung dalam surah Quraisy ini, pengajaran yang kita ambillah untuk kita bawa dalam kehidupan kita yang sementara ini, insyaAllah, bersama suami isteri anak kita, dan kemudian kita bagi dunia sampai akhirat, dan kehidupan kita dirahmati berkata Allah SWT. Dan kalau ada apa-apa yang sampai yang terkasar, bahasa telah biasa mata semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan perempuan sekian, jangan lupa kita jaga kita, patuhi SOP, jaga kesihatan diri, jaga kebersihan diri, insyaAllah, terlindung kita daripada COVID-19, insyaAllah. Dan jangan lupa subscribe channel kita Muhammad Azmi 101 dan tekan lonceng untuk mendapat maklumat tentang kuliah-kuliah kita, insyaAllah. Wallahu Rasulullah berkatafikum kuliah kata Muhammad Azmi walakum. Dan kita akhiri kuliah kita hari ini dengan tasbih al-kafarah 1 asbagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allah menjadikan kafir wa ada na'udzuka min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jamhum syakik wa zalzal muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar takum ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yuzil kita wa yamir sawazim azab hizim wa salatu wa sallam wa rahmin. Rabbana zidna wa sawfa ma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa mana wa liqa'ana wa 'amalan fa'alna mubarak bi syarri safar barik as-sami' alim. تب لنا يا مولانا انت التوفيق فيها اسمنا تتلى فيها سماء اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.